بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع الفرعي الأول لموضوعنا اليوم هو تاريخ موجز لليهود في المدينة المنورة. سنتعلم على أصولهم وسبب استقرارهم في المدينة وطريقة حياتهم. إن شاء الله أنا نور عزتي بنت كمالودين سأقدم باللغة الملايوية. وبدون إضاعة الوقت هيا نبدأ. أولاً، لماذا يسمى اليهود يهوداً؟ Sebenarnya, perkataan Yahudi ataupun Yahud yang digelar untuk kaum-kaum Yahudi ini datang daripada perkataan Arab iaitu Hada, Yahudu, Hud, Haudan. Hada secara literalnya ialah roja'ah, iaitu pulang atau kembali. Hada juga boleh bermaksud taba atau ada ilal haq, iaitu bertaubat dan pulang ke jalan yang benar. Ini kerana Allah menggunakan perkataan Yahud untuk mereka yang terima seruan dan ajaran Nabi Musa AS dan beramal dengan kitab Taurat. Jadi, bila kita sebut tahu wada fulanun, bermakna tabi'a syari'ata Musa AS. Di dalam Al-Quran, Allah menggelar orang-orang yang mengikut ajaran Nabi Musa dengan beberapa istilah. Antaranya ialah Yahud, Hudan, Hadu dan Bani Israel. Seterusnya, kita akan bincangkan tentang asal-usul orang Yahudi di Madinah. Sebenarnya, orang-orang Yahudi dekat Madinah ni telah wujud di Madinah lama sebelum kelahiran Rasulullah SAW, even sebelum datangnya kaum Aus dan Khazraj ke Madinah lagi. Dan mereka terdiri daripada beberapa kabilah, dan 3 kabilah terbesar ialah kabilah Bani Nadir, kabilah Bani Qainuqa dan kabilah Bani Quraizah. Walaupun mereka telah menetap lama di Madinah, mereka bukanlah penduduk asal negeri itu. Orang Yahudi sebenarnya berasal dari tanah Palestin, tetapi dalam tahun 700 Masihi telah berlaku peperangan di antara Yahudi dan Empayar Rom yang berakhir dengan kekalahan Yahudi. Oleh sebab ketidakstabilan Palestin selepas peperangan itu, orang Yahudi terpaksa keluar dan mencari tempat tinggal yang baru. Mereka merantau untuk mencari perlindungan dan tanah-tanah yang subur. Selain itu, telah tertulis di dalam kitab Taurat bahawa seorang Rasul akan berhijrah ke sebuah negeri yang tanahnya subur dan terdapat banyak pokok kurma. Sebahagian daripada mereka menggunakan kesempatan ini untuk mencari negeri tersebut sehinggalah mereka menjumpai negeri itu, yakni Yathrib ataupun Madinah. Peta di sebelah kiri menunjukkan perjalanan orang Yahudi dari Jerusalem ataupun Palestin ke daerah Hijaz, iaitu kawasan yang berwarna hijau. Tanda biru cair pada peta di sebelah kanan pula menunjukkan 3 kawasan yang terdapat kebanyakan orang Yahudi, iaitu Khaybar, Madinah dan Wadi Al-Qura. Telah disebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 146, orang-orang Yahudi telah mengetahui kebenaran daripada kitab Taurat, tetapi mereka menyembunyikannya. Walaupun mereka telah tahu tentang kerasulan Muhammad SAW, mereka memilih untuk tidak mengikut ajaran baginda atas sebab kesombongan mereka sendiri. Salah satunya ialah mereka tidak dapat terima bahawa Rasulullah SAW lahir dari kaum Arab dan bukannya kaum mereka. Seterusnya, kita akan beralih kepada cara hidup kaum Yahudi di Madinah. Yang pertama, dari aspek sosial. Disebabkan orang Yahudi telah menetap lama di Madinah, mereka sudah terbiasa dengan adat dan budaya penduduk tempatan, iaitu orang Arab. Antaranya, mereka terpengaruh dengan cara berpakaian orang Arab. Sebagai contoh, jubah, seluar, t-shirt biasa, dan untuk golongan kaya, mereka akan memakai serban dan perhiasan. Mereka juga menggunakan nama-nama Arab, berkomunikasi dalam bahasa Arab dan berkahwin dengan orang Arab. Selain itu, turut berlaku perkahwinan sejenis antara kaum Yahudi dan menjadi budaya mereka untuk melakukan diskriminasi terhadap wanita dan memandang mereka dengan perhinaan sehinggakan kaum wanita dilarang walaupun untuk pergi ke gereja. Kaum Yahudi juga mempunyai pelbagai perayaan, antaranya ialah sambutan Hari Sabtu, perayaan Hari Putih, sambutan Hari Cahaya dan Tahun Baru Yahudi. Pada mulanya, orang Yahudi menguasai kebanyakan tempat di Madinah, tetapi setelah kedatangan kaum Aus dan Khazraj ke dalam Madinah, mereka mula mengambil alih untuk menaluki negeri tersebut.
Akibatnya, orang Yahudi mula menjaga kawasan kabilah sendiri dan menyebabkan mereka berpecah. Perpecahan dalam kalangan orang Yahudi mendorong mereka untuk membentuk pakatan dengan masyarakat Arab untuk mengukuhkan kedudukan mereka. Bani Qainuqa bersekutu dengan kabilah Khazraj, sementara Bani Nadir dan Bani Quraizah bersekutu dengan kabilah Aus. Walaupun jika mereka berlawan dengan orang Arab, mereka akan meminta pertolongan dari orang Arab yang lain, bukan orang Yahudi. Kemudian, kita akan lihat akhlak ataupun moral orang Yahudi di Madinah. Yang pertama, orang Yahudi terkenal dengan sifat mereka yang suka mengkhianati dan memungkiri janji. Salah satu contohnya ialah perang yang berlaku di antara kaum Yahudi dan Muslimin di Madinah yang disebabkan oleh pengkhianatan orang-orang Yahudi dan akhirnya mereka telah diusir keluar dari Madinah. Kisah ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam oleh pembentang seterusnya. Selain itu, orang-orang Yahudi juga sering bersikap rasis ataupun perkauman. Dari segi ekonomi, mereka memonopoli perdagangan dan bahan mentah untuk diri mereka sendiri. Dari segi kepercayaan pula, mereka mendakwa bahawa agama mereka hanya untuk orang Yahudi dan tidak mungkin Allah menurunkan seorang Nabi kecuali dari kaum mereka. Mereka juga mendakwa bahawa kitab Taurat telah membenarkan mereka membunuh orang yang menentang. Menurut sejarah juga, orang-orang Yahudi adalah pengecut dan sangat cintakan kehidupan. Bagi mereka, tidak kira betapa memalukan dan kejinya sebuah kehidupan, ia tetap lebih baik daripada kematian. Mereka selalunya tidak akan bertempur dalam pertempuran dan sebaliknya mencari perlindungan di kubu-kubu mereka. Ini mencerminkan kebencian mereka terhadap kematian dan pengecut ketika menghadapi lawan semasa pertempuran. Kejahatan lain yang mereka praktikkan adalah pelacuran, mencuri yang kadang-kadang menyebabkan pembunuhan dan juga berbohong. Seterusnya, dari segi ekonomi. Orang Yahudi menguasai ekonomi Madinah dari sebelum kedatangan Aus dan Khazraj sehinggalah Islam masuk ke Madinah. Bani Nadir dan Bani Quraizah menguasai tanah-tanah yang subur, sementara Bani Qainuqa menguasai pasar-pasar terbesar di sana. Mereka juga memanfaatkan kemahiran pertanian yang telah mereka pelajari di Palestin. Selain itu, kemampuan membuat perhiasan, pakaian, baju besi, senjata, alat pertanian dan profesi lain telah meningkatkan dominasi mereka terhadap ekonomi Madinah. Seperti yang disebut sebelum ni, orang-orang Yahudi selalu memonopoli aktiviti perdagangan dan hasil bahan mentah untuk mereka sendiri. Riba dan perdagangan pertukaran mata wang, contoh macam zaman sekarang ni forex lah kan, juga terkenal di Madinah. Kadar faedah yang dikenakan kepada peminjam kadang-kadang lebih besar daripada jumlah yang terhutang sehingga mewujudkan jurang sosial yang besar dan mencetuskan banyak konflik. Selanjutnya, hubungan perdagangan antara pedagang-pedagang Yahudi Madinah dan Khaybar terjalin dengan baik. Madinah merupakan tempat transit pedagang Quraisy yang menuju ke pasar utama di Gaza dan Syam, maka peluang ini digunakan dengan baik oleh pedagang domestik Madinah. Dari aspek agama pula, seperti yang kita tahu, agama Yahudi ini ialah agama orang-orang yang mengikut ajaran Nabi Musa AS dan kitab mereka pula ialah kitab Taurat. Walaupun mereka tidak menyebarkan ajaran Taurat kerana mendakwa agama mereka terhad kepada kaum mereka sahaja, mereka tidak menolak sekiranya orang luar mahu memeluk agama ini. Dalam bahasa Inggeris, orang yang berbangsa Yahudi ialah Jews, manakala agama Yahudi pula sering digelar Judaism. Seperti agama lain, seseorang itu mungkin dilahirkan dalam keluarga agama tertentu, tetapi ada kemungkinan dia menukar agamanya apabila dewasa. Orang yang beragama Yahudi berkemungkinan sama ada memang sudah beragama Yahudi dari kecil atau mereka memeluk agama Yahudi setelah keluar dari agama lain. Walaupun mereka ini digelar ahli kitab, mereka tetap melakukan perkara-perkara mungkar seperti mengubah syariat Allah yang tertulis di dalam kitab Taurat, memutabelitkan firman-firman Allah dan menyembunyikan banyak hukum dalam kitab Taurat. Setelah Islam datang ke Madinah, mereka masih enggan untuk percaya kepada Allah dan masih mengamalkan syirik. Mereka benar-benar bersikap biadab terhadap Allah kerana mereka mendakwa bahawa Allah itu tamak,
miskin, merasa letih, Allah tidur dan bangun, berjalan pada waktu siang dan malam, dan bahkan menangis. Bukan itu sahaja, orang-orang Yahudi turut mengesahkan kepada Nabi Muhammad SAW kebanggaan mereka terhadap apa yang dimiliki oleh ayah dan nenek moyang mereka dan keengganan mereka untuk masuk Islam. Mereka juga enggan mengikuti dan mempercayai Nabi Muhammad dan oleh kerana itu, mereka bahkan membenci beberapa malaikat seperti Jibril alaihissalam yang bertanggungjawab untuk menyampaikan Al-Quran kepada baginda. Mereka jelas tidak beramal dan mematuhi ajaran Taurat kerana mereka masih melakukan perbuatan keji dan yang terlarang seperti yang disebut sebelum ini. Dalam surah Al-Ma'idah, pada ayat-ayat sebelum ayat 15 dan 16, secara tegas ditujukan kepada ulama kaum Yahudi dan Kristian mempertanyakan mengapa mereka menyelewengkan dan menyembunyikan ayat-ayat kitab suci. Antaranya, memungkiri janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menukar nama-nama Allah dari tempatnya di dalam kitab dan melupakan apa yang telah diingatkan kepada mereka. Dan di dalam dua ayat ini, sekalipun masih ditujukan kepada mereka, tapi lebih menekankan bahawa bila mereka mengenal ayat-ayat Allah, maka mereka perlu beriman kepada Rasulullah SAW yang menjadi utusannya. Kerana baginda merupakan cahaya dan penerang, sedangkan kitab suci yang dibawanya, yakni Al-Quran, merupakan petunjuk kepada kebenaran. Kandungannya merupakan hakikat yang sama dengan isi kitab samawi yang terdahulu yang telah mereka sembunyikan dan enggan hukum-hukumnya diketahui oleh masyarakat luas. Kemudian, di dalam surah Al-A'la pula, dalam ayat 18 dan 19, menerangkan bahawa sesungguhnya semua hal yang disebutkan di dalam surah Al-A'la ini benar-benar terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu. Telah wujud tentang perkara menyucikan nama Allah, tentang akhirat adalah lebih kekal daripada dunia, tentang tauhid, syirik dan sebagainya. Jadi, perkara-perkara ini telah disebutkan dari dahulu lagi, bukan perkara baru untuk mereka. Iaitu telah disebut di dalam kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Allah mengingatkan bahawa Rasulullah SAW bukannya membawa perkara yang baru, tetapi telah disebut sebelum ini lagi. والآن سنواصل عن الموضوع موقف النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود خصوصا في يثرب. اسمعوني عن أشرع النقاشة باللغة الملايوية. هيا أن نبدأ. Di bawah tajuk ini, kita akan bincangkan mengenai beberapa tindakan Nabi dalam memelihara hak-hak kaum Yahudi sebagai warga negara Madinah. Saya juga akan kongsikan beberapa kisah yang menunjukkan betapa Nabi Muhammad SAW menjaga hubungan baik di antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Kebanyakan peristiwa-peristiwa yang saya akan kongsikan ini merupakan peristiwa yang berlaku ketika awal penghijrahan Nabi ke Madinah, iaitu pada tahun ke-13 kenabian Muhammad. Tindakan pertama ialah Takwinus Sahifah Madinah, yakni membentuk Piagam Madinah. Nabi Muhammad merupakan pemimpin yang paling adil. Jadi, untuk memastikan hak-hak warga negara Madinah terpelihara, Nabi telah membentuk Piagam Madinah. Merujuk kepada buku penulisan Profesor Dr. Ahmad Ibrahim, Piagam Madinah adalah sebuah perlembagaan persekutuan yang membentuk negara kota Madinah. Ia adalah kontrak sosial masyarakat berbagai kaum dan agama bagi membentuk satu ummah. Ia juga dibentuk bagi menjamin hak-hak asasi setiap warga negaranya, terutama hak kebebasan beragama, termasuklah kepada masyarakat Yahudi. Di dalam piagam ini juga ada menyatakan bahawa kesemua penduduk Madinah merupakan satu ummah tanpa mengira latar belakang masing-masing. Oleh itu, kira-kira sebanyak 24 fasal telah diperuntukkan membicarakan mengenai hubungan umat Islam dan umat bukan Islam, iaitu kaum Yahudi. Demikianlah betapa Rasulullah SAW mementingkan penjagaan hak-hak kaum muslimin dan juga bukan muslim. Tindakan seterusnya yakni hurriyatu ad-diyanah, kebebasan beragama. Seperti yang kita tahu, Islam tidak pernah mengajar untuk kita memaksa individu beragama lain untuk memeluk Islam. Bagi mengekalkan keharmonian itu sendiri, Nabi Muhammad membenarkan mereka untuk kekal dengan agama mereka sendiri. Walaupun baginda dan para sahabat meneruskan usaha penyebaran dakwah,
Namun, mereka tidak pernah sesekali memaksa sesiapa untuk menukar agama mereka. Biarpun Madinah merupakan negara Islam, dan untuk menjamin hak tersebut, perkara ini telah termaktub di dalam Piagam Madinah pada artikel ke-30. Saya akan bacakan terjemahan dalam bahasa Inggeris. Article 30, Guarantee of Freedom of Religion for both Muslim and non-Muslim believers. The Jew of Bani Auf shall be considered as a community along with the believers. They shall be guaranteed the right of religious freedom along with the Muslims. The right shall be conferred on their associates as well as themselves, except those who are guilty of oppression or the violators of the treaties. They will bring evil only on themselves and their family. Aspek seterusnya, perlindungan keselamatan, iaitu nyawa, atau disebut dalam bahasa Arab himayatul hayah. Perkara ini juga telah termaktub di dalam Piagam Madinah, yang mana di bawah artikel ke-20, dan terjemahan bahasa Inggerisnya, non-Muslim minorities, Jews, have the same right of life protection like Muslims. A Jew who obeys us, the state, shall enjoy the same right of life protection as the believers do, so long as they, the believers, are not wronged by him, the Jews, and he does not help others against them. Isi yang seterusnya, hurriyatu al-iqtisadiyah, yakni kebebasan dalam aktiviti ekonomi. Sebelum kedatangan Nabi ke kota Madinah, kaum Yahudi telah memonopoli aktiviti ekonomi di Madinah. Kebanyakan pasar-pasar di kota Madinah dimiliki oleh kaum Yahudi. Antara pasar yang paling masyhur adalah pasar Bani Qainuqa yang diurus selia oleh kaum Yahudi. Setelah kedatangan Islam di kota Madinah, kaum Yahudi masih lagi mengekalkan peramalan riba dalam aktiviti ekonomi mereka. Jelas kita ketahui Islam amat melarang riba. Namun begitu, Rasulullah SAW tidak pernah menghalang kaum Yahudi daripada berniaga atau memaksa mereka untuk menutup pasar. Jadi, kaum Yahudi masih lagi bebas mengamalkan aktiviti ekonomi, yakni dengan berjual beli. Namun begitu, Rasulullah tidaklah hanya berdiam diri. Rasulullah telah membuka pasar baru bagi kaum muslimin untuk berniaga, dan di sana tidak dikenakan sebarang sewa. Kebijakan Rasulullah SAW menghalang kemungkaran bukannya dengan kekerasan, dengan memaksa mereka menghentikan sebarang aktiviti ekonomi. Terdapat pelbagai lagi kisah di mana kaum Yahudi menindas kaum yang lain, seperti kisah Telaga Raumah. Telaga Raumah merupakan antara sumber untuk mendapatkan air bersih. Namun, kerana telaga itu dimiliki oleh seorang lelaki Yahudi, lelaki tersebut mengenakan caj yang amat tinggi bagi sesiapa yang ingin mengambil air di telaga tersebut. Sekali lagi, Rasulullah tidak pernah memboikot perniagaan kaum Yahudi. Apa yang dilakukan adalah Uthman bin Affan membeli separuh daripada telaga tersebut dengan harga 12,000 dirham. Dengan itu, pemilikan telaga itu digilirkan harinya, yakni sehari milik lelaki Yahudi tersebut dan sehari lagi milik Uthman bin Affan. Jadi, pada hari Uthman bin Affan memiliki telaga tersebut, kaum muslimin dapat mengambil air secara percuma. Demikianlah cara Rasulullah SAW menghalang kaum Yahudi daripada memonopoli dan menindas kaum yang lain. Seterusnya, bagi setiap warga negara pasti perlu memegang tanggungjawab sebagai warga negara itu sendiri. Jadi, Nabi tidak pernah meminggirkan kaum Yahudi. Nabi memberikan mereka untuk menggalas beberapa tanggungjawab, yakni iltizamun ala syaghili. Antara komitmen yang mesti diberikan oleh kaum Yahudi, yang pertama ialah ta'atun ala sahifatil Madinah, ataupun setia dengan perkara-perkara yang berada di bawah Piagam Madinah. Hal ini ada dinyatakan di dalam artikel ke-59, yakni tiada pihak yang dibenarkan untuk melanggar atau mencabul mana-mana perundangan di dalam piagam tersebut. Mana-mana pihak yang berbuat demikian perlulah bertanggungjawab dengan tindakan mereka itu sendiri. Selain itu, di dalam artikel ke-61 juga ada menyatakan mana-mana pengkhianat secara tidak langsung tidak layak untuk mendapat perlindungan yang mana telah didokumentkan di dalam Piagam Madinah, atau dalam erti kata lain, hilang kelayakan bagi mendapatkan perlindungan sebagai warga negara. Tanggungjawab kedua iaitu al-man'u himayatul hayah wa tharwa lil adu. Seperti yang kita ketahui,
pada ketika ini, kaum Quraisy di Mekah merupakan musuh masyarakat Islam. Larangan ini ada disebut di dalam artikel ke-25 dalam Piagam Madinah yang mana telah melarang mereka untuk memberi perlindungan nyawa dan juga harta kepada musuh. Dinyatakan secara jelas di artikel ini yang mana musuh tersebut adalah kaum Quraisy. Artikel ini juga menghalang daripada mereka memihak kepada pihak musuh. Perkara ketiga adalah takhsisul da'mi al-maliyah lidaulah indal harbi, yakni kaum Yahudi juga bertanggungjawab untuk memberikan sokongan kewangan kepada negara ketika peperangan. Perkara ini ada disebut dalam artikel ke-48. Namun, beban kewangan dari segi peperangan ini hanya perlu ditanggung untuk perbelanjaan kaum mereka sendiri sahaja. Tanggungjawab terakhir yang saya akan kongsikan adalah Ad-difa'u an biladi. Mengenai hal ini ada disebut beberapa kali di dalam Piagam Madinah. Antaranya, dalam artikel ke-54, kaum Yahudi bertanggungjawab untuk mempertahankan Madinah daripada serangan musuh luar. Selain itu, di dalam artikel ke-45 menyatakan kewajipan untuk saling membantu sesama masyarakat atau kaum-kaum yang terlibat di dalam piagam ini. Demikianlah tadi beberapa tindakan Nabi dalam menjaga atau bagi menjamin hak-hak kaum Yahudi itu terus terjaga sepanjang pemerintahan baginda di Madinah. Terdapat juga beberapa kisah yang menunjukkan hubungan baik antara Nabi dengan kaum Yahudi itu sendiri. Antaranya, pada ketika awal ketibaan Nabi di Madinah, penduduk Madinah teruja untuk sambut ketibaan Nabi. Mereka mula keluar seperti biasa menunggu ketibaan Nabi. Namun begitu, apabila matahari sudah terik, mereka kembali masuk ke rumah untuk berteduh. Dapat seorang lelaki Yahudi yang naik ke atas bukit dan ternampak rombongan daripada Mekah. Lalu, lelaki Yahudi tersebut menjerit dan memanggil orang lain untuk keluar dan menyambut Nabi Muhammad SAW. Betapa mereka teruja untuk menyambut ketibaan Nabi. Kisah kedua adalah yang mana seorang lelaki kaum Yahudi juga pernah bekerja sebagai pembantu Nabi jatuh sakit. Nabi Muhammad SAW sendiri telah pergi ke rumah lelaki tersebut dan melihat keadaannya. Dan pada saat itu juga, lelaki tersebut telah pun memeluk Islam. Terdapat banyak lagi kisah yang ingin saya kongsikan, namun disebabkan masa yang mencemburui, marilah kita berinjak kepada tajuk seterusnya. Sekian.